Buletin Didik 21 Mei bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerja-kerja pembaikan 36 sekolah terjejas akibat ribut yang melanda Lembah Kelang kemarin akan segera dilakukan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berkata, kerosakan membabitkan 27 sekolah di Kuala Lumpur dan 9 sekolah di Selangor. KPM menerusi satu kenyataan memaklumkan pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan Pejabat Pendidikan Daerah akan membuat penilaian lanjut terhadap kerosakan yang berlaku di sekolah berkenaan dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya JKR. Seterusnya, pihak JKR akan mengemukakan laporan penilaian berserta anggaran kos kepada KPM. Pihak terbabit juga akan melaksanakan pembaikan serta pembersihan segera bagi membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran diteruskan tanpa sebarang gangguan. Kemarin, hujan lebat serta ribut menyebabkan pokok tumbang di beberapa lokasi di sekitar Lembah Kelang sehingga merosakkan kenderaan, rumah dan menghalang beberapa jalan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dilaporkan menerima 90 kes kejadian pokok tumbang yang menghempap kenderaan dan rumah. Tidak sekalipun minta dibalas jasa, cukuplah menjadi insan berjaya dan memanfaatkan sebaik-baiknya ilmu dipelajari. Itu pastinya menjadi permintaan guru pada setiap anak didiknya. Namun istimewanya seorang guru sains, Muhammad Faisal Salim, beliau menerima hadiah paling bermakna sempena Hari Guru tahun ini selepas dicalonkan bekas muridnya sehingga memenangi anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2023. Cikgu Muhammad Faisal dari Sekolah Kebangsaan Abi di Kangar merupakan penerima tunggal anugerah itu yang mewakili negeri Perlis tahun ini dan menjadi antara 25 penerima anugerah daripada lebih 16,000 penyertaan. Ia dicalonkan Nur Husna Fatini Hakim yang merupakan kumpulan pelajar tahun 2015. Katanya banyak pengorbanan dan jasa Cikgu Muhammad Faisal kepada dia dan rakan sekelas. Selain membantu menguasai mata pelajaran, Cikgu Muhammad Faisal juga ibarat bapa mereka dan sanggup memasak setiap kali mengadakan kelas tambahan pada hujung minggu. Kesabarannya mendidik dan sering bertanya khabar menjadi pendorong kejayaan dia dan rakan-rakannya. Nur Husna kini di tahun 2 Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Banyak yang menyentuh hati jugalah. Antaranya yang paling menyentuh hati sebab saya sendiri yang tengok benda tu tau. Ada juga saya letak dalam esei tu kisah pasal dia menghadiahkan sepasang kasut baru kepada kawan saya sendiri. Yang mana kawan tu tersebut ialah anak yatim. Sebabkan dia nampak kasut kawan tu macam dah lusuh kan. Cikgu Muhammad Faisal mengajar sains dan pendidikan jasmani. Katanya Nur Husna merupakan kumpulan pelajar pertamanya sewaktu berpindah ke SK Abi selepas ditempatkan mengajar di SK Keniongan di Sabah selama lebih 6 tahun. Sewaktu dimaklumkan sebagai antara penerima anugerah, beliau amat bersyukur dan berharap kejayaan diraih menjadikan dia lebih bersemangat untuk mendidik anak bangsa. Tak sangkalah juga sebab kita buat ni tak pernah fikirkan benda ni tau. Kita punya passion dan juga kita punya jiwa pendidik tu, apa-apa pun kita punya customer ialah murid-murid kita. Jadi saya dah buat all out lah untuk anak murid saya ni. Jadi tak mengharapkan apa-apa pun. Kita tengok dia orang berjaya pun kita seronok kan. Dia orang tegur kita kat luar macam tu kan, dah seronok benda tu. Tapi ada benda ni yang kata apa, lagi bermotivasi lah. Dan juga inspirasi pada kawan-kawan lain jugalah. Setakat ini, Cikgu Muhammad Faisal telah merangkul pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa dan kebangsaan menerusi inovasinya. Segmen aktiviti minggu ini memaparkan kejayaan Kolej Vocational Batu Pahat Johor dalam pertandingan Penang International Invention and Design PIID 2023 yang berlangsung 16 hingga 18 Mei lalu. Program yang diajukan oleh UiTM Cawangan Pulau Pinang itu bertujuan memberi peluang kepada pelajar untuk menyalahkan bakat mereka dalam bidang inovasi dan reka bentuk. Pertandingan kali ini juga adalah jaringan bersama Sekolah Aliran Perdana iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Sulaiman Batu Pahat bersama 23 pelajar dan 13 guru. 19 inovasi dibawa menerusi 3 kategori iaitu inovasi sekolah menengah, inovasi institusi dan inovasi pendidik. Pelajar yang terlibat berjaya merangkul 19 pingat secara keseluruhan. 5 daripadanya ialah pingat emas, 7 perak dan 7 lagi gangsa. Antara inovasi yang mendapat pingat emas ialah sistem kehadiran pelajar menggunakan RFID, mesin kekabut semi automatik, premium sense separator machine dan litar kawalan turutan automatik.
Wakil Pelajar KV Batu Pahat Muhammad Abi Aiman Hussein turut meluahkan rasa bangga dapat menyertai pertandingan itu sekaligus membawa pulang pelbagai pengalaman dan ilmu pengetahuan baharu. Hari ini saya berada di program PIID, anjuran daripada UiTM. Hari ini saya dapat melihat inovasi daripada sekolah-sekolah lain serta saya dapat mempamerkan projek inovasi saya serta saya dapat mempelajari cara untuk bercakap dengan lebih jelas dan lebih teratur. Saya juga dapat melihat suasana program yang amat meriah dan saya lihat dapat sambutan yang ramai. Kami sangat teruja kerana dapat membentang projek inovasi kami dan menambah confidence level kami dan menambah ilmu pengetahuan seperti melihat projek-projek yang lain. Pendidikan untuk semua. Hasrat murni itu bukan lagi satu mimpi apabila ada pihak yang sanggup mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik kepada murid sekolah secara percuma. Malah ia turut memberi peluang kepada 30 murid tahun 1 hingga 6 yang menetap di Pangsapuri Damansara Bistari Kuala Lumpur dan berhampiran untuk menguasai subjek-subjek itu dengan lebih baik. Program Anjuran Pertubuhan Syarikat Rakyat Malaysia dan Persatuan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Cawangan Universiti Malaya ini diadakan pada setiap hari Selasa dan Rabu bermula Mei hingga Julai ini. Difahamkan sebanyak 24 kelas diadakan sepanjang 12 minggu program dengan satu mata pelajaran dibahagikan kepada 2 kelas. Setiap satu kelas disertai oleh 15 murid dan 2 orang guru. Rata-rata tenaga pengajar merupakan mahasiswa Universiti Malaya jurusan Sarjana Muda Pendidikan dengan kepujian pengajian bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Lebih menarik, projek rintis ini adalah yang kedua selepas penganjuran pertamanya pada November 2022 hingga Januari 2023 mendapat sambutan. Kita boleh lihat kanak-kanak di luar sana ada yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris dan ada juga yang yang kurang mahir tentang asas bahasa Inggeris, matematik. Mungkin ada juga di antara mereka terlepas pembelajaran di sekolah sewaktu PKP dan sebagainya. Oleh itu, kami providekan tuition percuma dan mereka tidak perlu bayar 1 sen pun untuk tuition ini. Dalam pada itu, selain memberi akses pendidikan yang lebih baik kepada golongan memerlukan, program ini juga dilihat dapat mengurangkan beban ibu bapa yang mana mereka tidak perlu menghantar anak ke pusat tuition berbayar. Malah pelajar juga akan diberikan makanan berhasiat percuma selepas setiap kelas bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan mikronutrien. Kami memberi nutrisi makanan yang cukup. Sebagai contoh, setiap kali lepas kelas, kami akan provide makanan percuma kepada adik-adik tersebut. Itu makanan percuma yang cukup karbohidrat dan protein dan sebagainya. Kebanyakan rata-rata hampir 90% student sini merupakan datang daripada golongan B40. Dan ada juga setengah ibu bapa mereka yang bukan daripada warga negara tetapi mereka ingin memberi pendidikan kepada anak mereka melalui tuition ini. Bilangan kota pelajar juga ditambah sejurus ramai ibu bapa mahu menghantar anak mereka ke pusat tuition ini. Saya biasanya mengajar mereka subjek bahasa Inggeris di awal apabila tiada tenaga pengajar yang tetaplah. Kanak-kanak sebenarnya ada semangat untuk belajar dan mereka sendiri mahu belajar subjek bahasa Inggeris dan sebenarnya kalau kita beri peluang untuk mereka, mereka boleh dapatkan ilmu tu. Kualiti pengajaran dan pembelajaran di universiti perlu dipertingkatkan untuk memastikan staf dan pelajar mempunyai kepakaran yang cukup serta akses kepada sumber pembelajaran terkini. Pro-Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM, Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin bertitah, universiti perlu melaksanakan program persediaan mencakupi aspek bahasa, kebudayaan dan kepakaran teknikal. Dengan maklumat hari ini dan berbagai saluran media, kemampuan dan kemahiran menganalisis jangka dengan menggunakan aplikasi dan sebarang tindakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah merupakan soft skills yang perlu dikuasai keluarga universiti.
Sehubungan itu, universiti perlu menyediakan infrastruktur pembelajaran moden dan berteknologi tinggi untuk membolehkan universiti melatih dan mendidik warganya supaya menjadi lebih kompetitif di peringkat global. Tengku Permaisuri Nur Ashikin menzahirkan titah ucapan sempena istiadat Convocation UiTM ke-96 di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM di Shah Alam Selangor semalam. Tengku Permaisuri Nur Ashikin turut bertitah dalam konteks meningkatkan ketampakan modal insan negara, kurikulum universiti harus digubal. Ia selaras dengan keadaan dan permintaan semasa dan permintaan perlu datang daripada pemegang taruh. Ke arah itu, universiti harus menyediakan kursus-kursus bertaraf antarabangsa dan mendapat pengiktirafan di peringkat global agar mampu menyelesaikan isu-isu dalam pelbagai perspektif. Istiadat Convocation UiTM yang berlangsung bermula 20 Mei hingga 3 Jun menyaksikan 24,713 graduan menerima penganugerahan ijazah sarjana, sarjana muda, diploma dan sijil profesional dalam pelbagai bidang. Melipat bukan sehelai tetapi ratusan helai kain. Kebiasaannya, hanya segelintir orang mampu menghabiskan lipatan kain selepas mengangkatnya dari pengidai. Lebih ramai suka tunggu bila rajin untuk memulakan aktiviti itu. Justru seorang usahawan dari Shah Alam mengambil kesempatan menawarkan servis melipat kain sehingga mampu menjana pendapatan mencecah RM3,000 sebulan. Okey bang, nak tanya sikit lah, apa kerja rumah paling susah? Lipat kain. Jadi kenapa Sebab lipat kain tu? bila kain tu dah bertimbun, dah banyak, jadi susah. Kita pun malas nak tengok kain banyak-banyak macam tu. Lipat kain. Kenapa lipat kain tu? Sebab kalau setiap kali saya lipat, dia tak sama. Dia macam lipat yang nombor 1, yang kali nombor 2 tu lipat tu dia tak sama. Menggunung, menimbun, membukit. Frasa itu sering disebut di setiap isi rumah dan pastinya ia dikaitkan dengan kain baju yang tidak berlipat. Tak terjangkau di akal, kerja rumah itu boleh dijadikan sebagai sumber mata pencarian, bahkan wujud aplikasi bagi memudahkan orang ramai mendapatkan servis itu. Sebelum ni kita akan lelong-lelong job lah, maksudnya dalam kita ada group, and then dalam group tu bila ada customer ke apa, kita akan tanya siapa yang dekat. So bila dah ada app, memudahkan customer, and then secara tak langsung team tu akan dia ada, maknanya setiap bulan dia ada income bulanan. Menyentuh mengenai cara lipatan, Khalidah yang juga ibu kepada 3 anak itu menegaskan terdapat prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi memastikan pelanggan berpuas hati dengan servis yang ditawarkan. Sekarang bila kita nak masuk application, kita ada exam. Which is that kita dah bagi video, kita dah bagi guideline, dia kena ikut video tu and then hantar hasil lipatan berdasarkan kita ada SOP dia lah, SOP dia berapa, and then hantar ke HQ. Bila HQ kata okey pass, boleh unlock, baru kita akan unlock di app. Menggosok pakaian juga merupakan servis yang ditawarkan dengan serendah RM1 sehelai. Bagi salah seorang ejen, Amirul Syuhadah Arifin, bekas usahawan dalam bidang bakery ini, tidak menyangka rezekinya dalam bidang ini melimpah ruah sehingga 600 kg pakaian perlu dilipat dalam sebulan. Sebelum kahwin, memang suka lipat baju, gosok baju, basuh baju kan. So, benda tu jadi satu minat kan. Bila lama-lama jadi satu income, rasa seronok pula kan. Lepas tu lama-lama macam selalu customer bagi feedback, terima kasihlah bantu saya urus kain baju apa semua kan. Kita jadi lagi rasa seronok sebab dapat tolong orang kan. Jelasnya, kebanyakan pelanggan terdiri daripada kaum ibu berkejaya dan mempunyai lebih 3 orang anak kerana mempunyai kekangan masa untuk menguruskan kerja rumah di hujung minggu. Bertemu kembali. Tiket habis terjual dalam tempoh 3 jam. Itu penangan kumpulan K-pop NCT Dream di Malaysia. Semalam, kumpulan 7 anggota itu menghiburkan 10,000 peminat mereka atau NCTzens di ibu negara melalui konsert The Dream Show. Malaysia antara destinasi mereka yang memulakan konsert jelajah dunia di Seoul, Korea Selatan tahun lalu. Peminat mula berkumpul di Axiata Arena sejak awal pagi dan rata-ratanya memakai pakaian berwarna hijau, warna rasmi NCT Dream. Konsert anjuran Star Planet ini menyaksikan 21 lagu dipersembahkan, antaranya lagu hit seperti Glitch Mode, Hello Future, Boom dan Hot Sauce. Untuk rekod, NCT Dream adalah sub-unit ketiga kumpulan NCT yang ditubuhkan pada 2016.
like NCT Dream ni kita nampak diorang dari kecil, as I said, sampai sekarang membesar. So diorang punya journey dari kecil tu kita follow lah. But I think the music lebih it's different lah from other K-pop groups. I think NCT 127 and everyone else is more mature, and the Dreamies are more like macam bright, happy, yeah. Dalam pada itu, peminat yang ditemui mengakui mahu kumpulan ini datang lagi ke Malaysia tetapi dengan jualan tiket yang lebih banyak. NCT Dream ni dia unik tau sebab first of all, awal-awal kalau korang stand awal, korang tahu yang dia ada graduation punya terms tu. Which is kalau member tu dah pass the age, dia akan keluar the group. Tapi after 2021 I guess, yang diorang ban that syarat tu sebab diorang nak still to orang kata maintain the 7 members tu. NCT, all NCT and NCT Dream, NCT 127 boleh datang lagi because sebenarnya banyak demand tu. Ramai je orang tak dapat tiket sebenarnya. Dia debut dah dulu pun macam muda lah, so dia bawa genre macam youth punya ni lah. So compare dengan lain macam mostly macam bad boy punya version lah. Selain Malaysia, lokasi dalam jelajah dunia NCT Dream termasuklah Jepun, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Sebuah salon haiwan yang unik di Tunisia, Titos Pet Grooming, membawa konsep mudah alih bagi menawarkan perkhidmatan kecantikan serta penjagaan kesihatan haiwan peliharaan dari rumah ke rumah. Ia diusahakan seorang pemuda yang sanggup meninggalkan kerjaya di sektor perbankan demi rasa cintanya terhadap haiwan. Saif Elden Said, 30 tahun, memiliki kelulusan dalam bidang kejuruteraan kewangan dan pernah menceburi sektor perbankan selama 5 tahun, memutuskan untuk melepaskan semua itu dan memulakan perniagaan salon haiwan. Titos Pet Grooming bergerak dengan van berwarna-warni yang menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk memandikan dan menggunting kuku serta bulu haiwan peliharaan. Pelanggan hanya perlu menunggu kehadiran van di hadapan rumah. Itulah keunikan salon berkenaan kerana memudahkan dan menjimatkan masa pemilik haiwan yang mengupah khidmat mereka. Titos Pet Grooming est un salon de toilettage mobile كيفو كيما الاخرين سوف كو هذايا نتنقلوا احنا للحريف من غير ما هو يجينا، دونك نتنقلوا قدام دارو، اون سانستال قدام الدار وكل شيء يصير على الانتيريور دو كاميون. Saif mengaku sesetengah orang tidak memahami keperluan perniagaannya itu. Disebabkan itu, dia dan rakan-rakan pernah menjadi bangsa buli dalam talian serta di jalanan. فما زاد عباد اخرين اللي مازالوا يضرب الكلب بالحجر ولا يعيط البلديه باش تقتله والا يعاملوه معامله خايبه، يربطوا بسلسله يخليه بالشر، والا كل لا مونتاليتي نتاع كلب ردو اغريسيف وحشي في بيت ظلمه ودرا شنو وجوعه. هذا كل لازم يتبدل، لازم الانسان يفهم اللي الحيوان هذاك عنده بزوان نتاع معيشه كيفنا كيف، ولازم يخرج، لازم ياكل، لازم الحنيه، لازم النظافه ولازم صحته نتفقدها. Sudah beroperasi selama kira-kira 8 bulan, Titos Pet Grooming telah berkembang dengan majunya. Mereka kini mempunyai 6 pekerja, malah menambah van dengan matlamat untuk meluaskan perniagaan ke seluruh Tunisia. Keperkembangan sukan. Pencapaian buruk Malaysia pada Tamasya Sukan SEA Kemboja sememangnya telah membuka mata banyak pihak, terutama Kementerian Belia dan Sukan KBS. Bagi KBS, setiap satuan sukan perlu diriset atau ditetapkan semula dalam usaha mendapatkan impak atau kesan yang lebih baik. Antaranya menjadi keutamaan mengelakkan sukan daripada dikawal individu berpengaruh atau orang politik. Bagaimanapun, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh tidak menafikan persatuan sukan terpaksa bergantung kepada individu berpengaruh bagi membantu mendapatkan dana disebabkan kekangan kewangan yang dialami, sekaligus menjadi tunjang untuk pembangunan sukan. Sebaik-baik mungkin, sukan mesti dijauhkan daripada politik. Sebaik-baik mungkin. Cuma untuk kita pastikan reset ini berlaku, semua persatuan sukan ini mesti mempunyai dana yang mencukupi untuk bantu mereka bangunkan sukan tersebut.
Itu sebab selalunya bila mereka nak cari dana, mereka akan cari toko-toko yang mempunyai banyak influence untuk mereka bantu carikan dana. Itu sebab bila kita cakap pasal riset ini, modal dari segi kewangan sehingga bakat mencungkil bakat, itu semua kena dilihat semula. Pada Sukan SEA Kemboja 2023 yang berakhir minggu lalu, Malaysia mencatat pencapaian terburuk sekadar meraih 34 pingat emas, 45 perak dan 96 gangsa, gagal mencapai sasaran 40 emas untuk berada di kedudukan ke-7 keseluruhan. Hedah berkata demikian selepas merasmikan kejohanan seni mempertahankan diri peringkat kebangsaan yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa. Seramai 1,200 peserta mengambil bahagian dalam penganjuran 4 acara sukan seni mempertahankan diri iaitu silat, taekwondo, wushu dan silambab. Liga Super, Selangor FC kembali merampas kedudukan di tangga kedua selepas menewaskan Perak FC di tempat lawan. Kelebihan gol membolehkan skuad bimbingan Tan Cheng Hock itu meminta Seri Pahang FC yang turut melangkah kemenangan ke atas Penang FC. Selangor dan Seri Pahang kini terikat 25 mata, 8 mata di belakang pendahulu Liga JDT. Beraksi di Stadium Perak, Selangor jelas dengan misi membawa pulang 3 mata selepas tewas kepada Sabah April lalu. Namun Red Giants dipaksa bekerja keras sebelum mendahului 2-0 hasil sepakan percuma Aaron Deville minit ke-40 dan jaringan penyerang lincah Harimau Malaya Faisal Halim pada masa kecederaan babak pertama. Selepas rehat, Selangor menambah gol melalui pemain muda kebangsaan Mukhairi Ajman Mahadi minit ke-51. Aaron menaduk gol kedua peribadi minit ke-69 untuk melengkapkan kemenangan 4-0 Selangor. Ini kekalahan kali ke-6 Perak untuk berada di tangga ke-11 dengan 9 mata. Di Kuantan, Seri Pahang turut menang selepas tundukkan Penang FC 1-0 pada aksi di sebelah petang. Gol tunggal permainan dijaringkan oleh Kepas Sherman yang menyempurnakan penalti pada minit ke-48. Penang cuba bangkit memburu gol penyamaan namun Akur gagal menembusi benteng tuan rumah. Selepas 11 perlawanan, mereka di tangga ke-9 mengumpul 14 mata. Kelantan United menentang Kuala Lumpur City di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kuarta Baru. Pasukan pelawat kendalian Bojan Hodak mendahului 2-1 pada babak pertama menerusi rembatan menarik T Saravanan minit ke-17. 6 minit kemudian hasil percubaan Sean Janelli minit ke-34, Kelantan United merapat kedudukan menerusi sepakan penalti David Silva. Memasuki masa kecederaan, giliran KL City dihadiahkan sepakan penalti. Tiada masalah buat ketua pasukan Paulo Josue menyudahkannya untuk kemenangan 3-1. KL City kini di tangga ke-6 dengan 18 mata, manakala Kelantan United terus gagal raih kemenangan selepas 11 perlawanan kekal di kedudukan tercorong. Liga Perdana Inggeris, Manchester City sah bergelar juara meskipun masih ada 3 perlawanan dalam tangan yang selepas pencabar utama Arsenal tewas 0-1 kepada Nottingham Forest di Arena Rawan. Bagi City, ini kejuaraan kali ketiga berturut-turut sejak musim 2020 hingga 2021. Kekalahan 0-1 kepada Nottingham Forest di City Ground semalam menamatkan segala harapan Arsenal yang akhirnya terpaksa akur terlepas gelaran juara selepas kali terakhir memenanginya 19 tahun lalu. Bagi pengurus Arsenal, Mikel Arteta memang sesuatu yang amat menyedihkan selepas pasukannya berada di puncak Liga selama 9 bulan sebelum dipinta City pada aksi ke-34 musim ini. Begitupun Arteta mengakui City berhak bergelar juara. City akan menentang Chelsea pada perlawanan ke-36 malam nanti. Namun apapun keputusannya tidak akan mengubah keadaan dengan skuad bimbingan Pep Guardiola itu selesa berkelebihan 4 mata. Dalam pada itu, penyokong City sudah memulakan pesta di pekarangan Stadium Etihad bagi meraihkan kejayaan kejuaraan Liga buat kali ketiga berturut-turut. Misi City kini untuk mencipta kejuaraan treble dengan mengatasi jiran setempat Manchester United di final Piala FA 3 Jun ini. Seterusnya menundukkan Inter Milan pada perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Stadium Olimpik Atatürk di Turki 8 hari kemudian. Paparan persembahan udara percubaan oleh pasukan tentera udara China di Langkawi mengakhiri buletin didik malam ini. Latihan itu menjelang pameran 5 bermula 23 hingga 27 Mei. Saya Tarushdin Muhammad Nazri. Salam hormat dan kita jumpa lagi.